الحمد لله القائل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Al-Hasyr ayat yang ke-7. Maksudnya, dan apa sahaja yang dibawa oleh Rasul hendaklah kamu ambil, dan apa sahaja yang ditegah oleh Rasul hendaklah kamu jauhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati, saya memperingatkan diri saya sendiri khususnya dan sidang Jumaat sekalian umumnya agar kita sentiasa menginsafi diri bahawa hakikatnya diri kita semua semakin hampir untuk dijemput menemui Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berfikir, sudah cukupkah bekalan kita untuk menemuinya? Oleh sebab itu, tiada cara lain untuk membuat persediaan ini, dan janganlah bertangguh-tangguh lagi. Marilah sama-sama kita meningkatkan usaha kita mentaati segala perintah Allah dan berusaha bersungguh-sungguh menjauhi dan meninggalkan segala larangannya. Muslimin yang dirahmati Allah, masyarakat Islam sentiasa berhadapan dengan berbagai ancaman daripada musuh-musuh Islam, sama ada dalam bentuk fizikal, kerohanian dan pemikiran. Walau secara fizikalnya umat Islam diganyang di serata dunia, namun ancaman pemikiran yang turut kita hadapi pada hari ini bukanlah suatu ancaman yang boleh dipandang ringan. Malah dari segi kesan jangka panjang, ancaman pemikiran ini jauh lebih perlu dibimbangkan, lantaran kesannya menjalar, bukan sahaja menjejaskan amalan dan ibadat umat, malah boleh menjejas akidah umat sehingga menjejaskan nasib kita di akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati Allah, di antara ancaman besar terhadap pemikiran dan akidah umat Islam pada hari ini adalah serangan pemikiran golongan anti hadis yang sesat dan menyesatkan. Isu yang terbaru dan hebat diperkatakan pada hari ini adalah kenyataan tokoh anti hadis Dr. Kasim Ahmad dalam program anjuran Yayasan Kepimpinan Perdana yang dirasmikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang begitu jelas menampilkan pemikiran anti hadisnya dan menyebarkan pahaman sesat beliau. Sidang Jumaat sekalian, nama Kasim Ahmad bukanlah nama baru dalam persoalan ini. Melalui buku tulisan beliau, Hadis Satu Penilaian Semula, yang diharamkan pada tahun 1986, sepakat ulama menganggap beliau sebagai sesat, sehingga beliau menyepikan diri dan mula menonjol diri semula dengan pemikiran dan iktikad yang sama. Melalui penulisan-penulisannya, laman sosial beliau menyenaraikan berbagai kesilapan umat Islam. Di antaranya adalah seperti berikut. Pertama,
Umat Islam pada hari ini mengikut suatu kasta padri yang dipanggil ulama sebagaimana penganut agama Hindu dan Kristian dahulu. Kasta padri ini wujud dalam zaman Nabi dan 4 Khalifah Rasyidun. Mereka muncul kira-kira 300 tahun kemudian dan melantik diri mereka sendiri sebagai pentafsir agama kepada umat Islam. Kedua, mereka mendewa-dewakan pemimpin agama yang mereka anggap maksum dan yang telah memutuskan semua soalan dalam kehidupan mereka. Dalam puak ahli sunnah wal jamaah, 4 pemimpin besar boleh dikenal pasti, iaitu Imam Syafi'i daripada tahun 767 hingga 820. Imam Hanafi daripada 699 hingga 767. Imam Hambali 780 hingga 855. Dan Imam Maliki 711 hingga 795. Ketiga, mereka mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Syahadah yang kedua itu suatu bukti. Juga dibayangkan. Juga di kebanyakan rumah orang Islam, perkataan-perkataan Allah dan Muhammad ditulis sama besar dan sama paras. Apabila disebut nama Muhammad, Farsa sallallahu alaihi wasallam disebut sekali. Sedangkan apabila disebut nama nabi-nabi lain, disebut alaihi salam. Padahal Farsa sallallahu alaihi wasallam itu ditunjukkan juga kepada orang mukmin juga dalam Quran. Keempat, 30 tahun dahulu wanita-wanita Islam memakai tudung. Mereka memakai selendang sehelai kain yang mereka letak di bahu ataupun di atas kepala tanpa menutup semua rambut. Kerana rambut bukannya aurat wanita. Menutup rambut dengan bertudung bermakna udara bersih tidak dapat memasuki rambut. Dengan itu, rambut menjadi busuk. Dengan lain perkataan, ia tidak sihat. Qasim juga berkata ia bukan aurat kerana ia anggota biasa seperti muka dan tangan yang perlu digunakan untuk mengambil wuduk. Sidang Jumaat sekalian, Allah telah menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. An-Nisa ayat yang ke-80. Maksudnya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat mentaati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan peranan ulama dan hadisnya. Innal ulama awarasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin yang dihormati sekalian, akibat menolak hadis dan menggunakan akal fikiran semata-mata, beliau mengeluarkan pandangan yang tidak munasabah sama sekali. Kalau rambut tidak perlu ditutup semata-mata kerana ianya perlu dibasuh ketika wuduk, nescaya seluruh badan juga tidak perlu ditutup kerana ketika diperintahkan untuk membasuhkan ketika mandi hadas. Kerana menyangka bahawa pemikiran mereka begitu bagus, maka mereka mencabar para ulama untuk berdebat. Ini adalah kaedah mereka yang mencari populariti. Golongan seperti ini tidak layak langsung untuk dibawa berdebat. Ibarat mereka yang mendewa-dewa. Ibarat mereka yang mendakwa 2+2 bersama dengan 5. Lalu mereka mendakwa itu hak kebebasan mereka untuk menyuarakan pendapat dan mengajak sesiapa sahaja untuk berdebat dengan mereka. Janganlah kita membuang masa berdebat dengan golongan seperti ini. Melainkan selayaknya
bagi mereka disumbat ke penjara sehingga mereka bertaubat atau mati dalam mempertahankan kesesatan mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang menjadikan agama kamu sebagai edik-edikan dan permainan dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu. Dan orang-orang kafir musyrik itu menjadi penolong-penolong. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-57. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kerajaan mesti bertindak tegas bagi menghapuskan golongan anti hadis ini dari bumi bertuah ini. Menolak hadis sekaligus menolak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pentafsir ayat-ayat mujmal dan ringkas di dalam Al-Quran. Menolak hadis berarti menolak Al-Quran, kerana Allah memerintahkan Nabi menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Penjelasan Nabi datang dalam bentuk hadis dan sunnahnya. Al-Quran sendiri disampaikan kepada kita melalui lisan para sahabat dan turut meriwayatkan hadis. Mereka jika kita meragui riwayat para sahabat, maka kita juga terpaksa menolak Al-Quran yang juga dibawa oleh mereka. Jelaslah bahawa sesiapa yang menolak hadis adalah juga menolak Al-Quran. Dan iktikad sebegini membawa kepada murtad secara pasti. Ikutilah sunnah para khalifah Ar-Rashidin yang mendahulukan tugas memerangi golongan sesat berbanding tugas-tugas lain, sebaik sahaja mendapat kuasa pemerintahan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa thabbithhum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal muslimin Allahumma ansuril Islam wal muslimin وانصر الدعاة والمجاهدين اللهم دمر الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين اللهم عذب الكفرة الذي يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم بدد سملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان عدلا محب الدين شاه ابن المرحوم سلطان يوسف عز الدين شاه غفر الله له بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.